Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai Puan Yang Terutama semasa majlis menghadap tersebut ialah Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Semasa majlis menghadap, Kebawah Dulia Mahamulia dan Puan Yang Terutama berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang menjadi kepentingan bersama di antara kedua-dua belah negara. Selain itu, Puan Yang Terutama juga menyampaikan sokongan penuh Republik Indonesia terhadap negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN dalam sama-sama mencapai matlamat deliverables yang dihasratkan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahman petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Santap Petang sempena sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-47 tahun. Majlis Santap Petang yang disembahkan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri dijunjung oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Kapten Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia disembahkenalkan kepada pegawai-pegawai ABDB terdiri daripada Pasukan Pemantau Antarabangsa PPA ke-16 Negara Brunei Darussalam ke Mindanao, Republik Filipina, anggota ABDB yang mengikuti penugasan misi pengaman dalam Malaysian Battalion Malbat 8507 bagi misi United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL, anggota ABDB yang mengikuti penugasan Independent Decommissioning Body Verification Monitoring and Assistance Team IDB VMAT ke Mindanao, Republik Filipina, penerima RBAF Commendation Award bagi kursus Maktab Turus ABDB ke-10 bagi tahun 2020 dan pegawai-pegawai baru ditauliahkan yang menerima anugerah-anugerah terbaik pada upacara Sovereign Spirit bagi pegawai-pegawai kadet pengambilan ke-19 Sekolah Pegawai Kadet ABDB. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan tayangan klip video dan buku sejambak Ristaan 14 yang mengandungi koleksi gambar kenangan majlis-majlis Santap Petang sempena sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia di ABDB dari tahun 2005 hingga 2020. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan memotong kek sempena Hari Puja Usia.
Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima pasambah daripada pegawai dan kaki tangan ABDB. Pasambah merupakan sebuah basikal elektrik berkuasa tinggi untuk meredah pelbagai keadaan tanah dan hutan. Ini selaras dengan perubahan trend ketika ini yang menaik taraf basikal biasa kepada basikal elektrik. Pasambah ini disembahkan dengan mengambil kira kepentingan pengiktirafan dan signifikan sukan berbasikal yang semakin berkembang maju di negara ini. اللهم اجعل مملكته نجر برونei Darussalam معمورة بالتقدم والسلام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب. Doa kesyukuran dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Ketua Jabatan Agama ABDB. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Duli Yang Teramat Mulia diputerakan pada 17 Februari 1974. Duli Yang Teramat Mulia sentiasa peka dengan perkembangan semasa dan hal kebajikan para anggota ABDB serta memainkan peranan penting dalam meningkatkan imej angkatan bersenjata di Raja Brunei. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah lewat petang tadi berkenan berangkat menghadiri majlis doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ke-47. Majlis dianjurkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah selaku Sekretariat Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim dana. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dan Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setia Usaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Sembahyang Fardu Maghrib dan Isya berjemaah diimamkan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohidin. Pengisian majlis termasuk bacaan surah Yasin dan tahlil serta doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Juga hadir ahli-ahli jemaah tadbir dan ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah serta ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Dana. Doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ke-47 tahun diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Butirannya seketika nanti. Sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri ke-47 tahun, beberapa kementerian dan persatuan di negara ini mengadakan majlis doa kesyukuran. Lewat petang kemarin, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan majlis tersebut di Surau Ad-Difa, Kementerian Pertahanan.
Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin, doa kesyukuran, qasidah Talama Ashku Garami dan diakhiri dengan sembahyang fardu isyak berjemaah. Majlis serupa juga diadakan secara serentak di seluruh surau garrison dan perkhemahan ABDB termasuk di Masjid Pulau Baru-Baru. Juga hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Jabatan Perdana Menteri JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi juga mengadakan majlis umpamanya di Masjid As-Salihin. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan yang berhormat Haji Awang Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara. Acara dimulakan dengan bacaan surah Yasin diikuti dengan doa kesyukuran. Majlis tersebut dikendalikan oleh Bahagian Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Institut Perkhidmatan Awam IPA. Acara yang sama juga diungkayahkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Universiti Teknologi Brunei UTB. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, sembahyang sunat hajat serta sembahyang fardu isyak berjemaah diikuti bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam juga mengadakan majlis yang sama di surau persekutuan berkenaan. Antara yang hadir Awang Metusin bin Orang Kaya Surah Haji Tuba yang dipertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dan Awang Haji Badar bin Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Brunei Darussalam. Acara dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran diikuti dengan sembahyang fardu isyak berjemaah. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes baru disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini meningkat kepada 185. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan kes ke-185 merupakan seorang lelaki berumur 23 tahun yang tiba ke negara ini dari Afrika melalui Dubai dan Kuala Lumpur pada 3 Februari 2021. Pengesanan kontak mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes ini dan kes ini dimasukkan ke Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi rawatan dan pemantauan. Manakala satu kes sembuh hari ini dan 4 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 44 kes. 666 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,091 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 461 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 96,665 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Semua pengendali perkhidmatan pelancongan digalakkan untuk melihat lebih dari sekadar menyediakan pakej pengembaraan biasa, tetapi melihat kepada pakej yang lebih memberikan pengalaman berasaskan masyarakat atau inisiatif-inisiatif eko pelancongan serta pengembaraan lestari
bagi membolehkan industri pelancongan menawarkan pakej-pakej menarik bagi pengunjung domestik dan luar negara. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa Majlis Pelancaran Minggu Gastronomi Brunei ke-5 petang tadi. 16 hotels and restaurant companies participating in this year's Brunei Gastronomy Week. Throughout the 2-week period, participating restaurants will be promoting their own signature dishes, such as bamboo chicken by Sombiling Eco Village. This is a local favorite in Temburong. Daging salai masak lemak by IBTE School of Hospitality and Tourism, and Bidasari Grill Organic Chicken by Ecoponis. In addition, this year we have also invited young budding chefs who have gained followings over the years on social media for their signature dishes which they have created, namely Maurice Uzai's Terrace Super Club by Terry Wong, Plat du Jour by Aziz Mohsin, and Cubs.bn by Kahar Alfiara to participate in this year's Brunei Gastronomy Week. They will be showcasing their take on Selera Bruneiku dishes at a special event on the 6th and 7th March 2021 at Avenue 41 in Kiarong. We have also collaborated with the Brunei Food Awards Company to be our esteemed judges for the next Brunei Gastronomy Award 2021, judging on the execution, appearance, taste, and theme of their chosen signature. Acara juga menyaksikan penyerahan anugerah kepada para peserta bagi Minggu Gastronomi Brunei 2020. Mulia Hotel menerima Best Starter, sementara Best Main Course dimenangi oleh Restoran Anjung Saujana dan Best Dessert dirangkul oleh Restoran Horizon Seafood. Acara Minggu Gastronomi Brunei ke-5 adalah inisiatif tahunan Lembaga Pelancongan Brunei dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang diadakan sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Dengan tema Selera Bruneiku, tema tersebut adalah lanjutan daripada kempen pelancongan domestik yang dilancarkan pada 4 November tahun lalu yang meraikan masakan tempatan yang boleh didapati di keempat-empat daerah di negara ini. Orang ramai digalakkan untuk mengunjungi Minggu Gastronomi Brunei bermula 23 Februari ini sehingga 9 Mac 2021 yang disertai oleh beberapa buah hotel dan restoran di negara ini. Sementara itu, Minggu Gastronomi Brunei dapat meningkatkan kesedaran terhadap keenakan masakan Brunei dengan menggalakkan lebih banyak hotel dan restoran di negara ini menghidangkan masakan Brunei dalam cara yang lebih menarik. Selain untuk memperbaiki lagi rasa dan hiasan makanan Brunei untuk dihidangkan sebagai sebahagian dari pengalaman menjamu selera atau di majlis-majlis yang diadakan di dalam dua-dua negara, Minggu Gastronomi juga menyediakan pengalaman gastronomi yang unik kepada para pengunjung dalam dan luar negara. Menurut para pemenang acara tersebut, acara seumpamanya antara lain membantu mereka memperbaiki lagi kemahiran memasak dan mencuba resipi baharu. Saya berpeluang untuk mencipta menu baru lain daripada yang lain dan saya mendapat pengalaman mendalami lagi bidang masakan ini. Ia memberi peluang untuk mencipta menu baru lain daripada restoran lain dan memberi peluang saya menerokai bidang masakan. Kami cuba ketengahkan cita rasa Brunei dengan diolah menjadi sesuatu yang baru. Kira macam untuk mencari dan mengkreat resepi-resepi yang berlainan daripada masakan asal. Hampir 4,000 peserta akan menyertai Perhimpunan Agong sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 pada tahun ini. Dalam latihan bersepadu yang diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin pagi tadi, jelas membuktikan kesungguhan dan komitmen tinggi serta semangat jitu para peserta yang akan mengambil bahagian dalam Perhimpunan Agong pada 23 hari bulan ini.
Meskipun latihan bersepadu pertama kali menggabungkan hampir keseluruhan peserta, namun semangat mereka begitu berkobar-kobar untuk menghasilkan persembahan terbaik. Menyaksikan latihan, Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tema sambutan menjayakan wawasan negara menekankan penglibatan rakyat dan penduduk negara ini supaya sama-sama bertanggungjawab memberikan komitmen yang tinggi dan saling bantu-membantu dalam mendukung aspirasi negara untuk mencapai wawasan Brunei 2035. Sementara itu, upacara Perhimpunan Agung Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan bakal disemarakkan dengan persembahan seni sukan yang menampilkan gabungan atlet-atlet sukan negara. Antara gabungan sukan-sukan yang terpilih pada tahun ini ialah sukan pencak silat, taekwondo, wushu, sorenji kenpo, muay thai, parkour, karate do dan kendo. Persembahan seni sukan akan melibatkan 50 orang peserta. Latihan intensif telah bermula sejak minggu lalu untuk memberikan persembahan yang terbaik semasa hari kemuncak nanti. Pada kali ini, gabungan ini akan menampilkan di antara gabungan seni martial art, seni bela diri dan juga seni sukan seperti parkour. Dengan adanya gabungan ini, alhamdulillah ia akan menampakkan seni bela diri dan juga seni setiap pergerakan di dalam gabungan sukan-sukan yang telah dipilih pada kali ini. Di antaranya mereka ini adalah terdiri daripada ahli sukan negara yang pernah mengharumkan nama negara di sukan serantau dan antarabangsa. Walaupun sebahagian peserta baru pertama kali menyertai sambutan, namun mereka sangat teruja untuk memeriahkan sambutan yang akan menjadi kenangan manis yang tidak mungkin dilupakan. Sangat berbangga kena terpilih dari semua sukan-sukan di Brunei ini, and yes, kendo akan maju di Brunei insyaAllah. Dari umur kecil sudah menyertai Hari Kebangsaan. Sejak umur 14 tahun. Ya, saya rasa amat bangga dapat menyertai Hari Kebangsaan. Untuk menyertai Hari Kebangsaan ini agak murah pulang, tapi berasa banggalah kerana dapat menyertai sama lain-lain sukan untuk persembahan. Persembahan kendo merupakan sumbangan saya kepada negara. Upacara menaikkan bendera sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 tahun ini terus diungkapkan oleh pelbagai pihak di negara ini. Antara yang mengadakan upacara seumpamanya Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan. Majlis penyerahan bendera besar negara Brunei Darussalam disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB dan diikuti dengan upacara menaikkan bendera. Majlis juga diserikan dengan upacara perbarisan lalu yang terdiri daripada pembawa bendera besar, Majlis Perwakilan Pelajar dan pasukan-pasukan beruniform serta pelajar-pelajar Kupu SB. Juga mengadakan acara yang sama Politeknik Brunei. Upacara diadakan di kampus utama Politeknik Brunei, Jalan Ong Sumpeng. Awang Lim Kian Bun, pemangku pengarah Politeknik Brunei, menyerahkan bendera kepada kadet tentera Politeknik Brunei untuk dikibarkan. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam tidak ketinggalan menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-37 tahun. Upacara menaikkan bendera diketuai oleh Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan.
Syarahan khas sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 diteruskan lagi semalam di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait. Dianjurkan oleh College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid, syarahan membawakan tajuk Bendera dalam Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceramah disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Antara yang disentuh ialah pentingnya bagi rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sentiasa mengekalkan kehidupan yang selamat, aman dan sejahtera dengan sentiasa bersyukur di atas kurniaan nikmat yang tiada ternilai harganya serta terus teguh bersatu di bawah kepimpinan Raja yang dikasihi. Menjelang sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPABD mengingatkan para pemandu dan penumpang bot supaya berwaspada dan mematuhi peraturan keselamatan khususnya semasa mengendalikan pengangkutan air. MPABD dalam siaran akhbarnya menyatakan semua kaedah pengangkutan air terutama bot terdedah pada bahaya, cuaca yang tidak menentu dan keadaan air yang tidak stabil. Justru para pemandu dan penumpang bot dikehendaki untuk sentiasa memakai jaket keselamatan dan setiap pemandu bot perlu memastikan jaket keselamatan dalam keadaan baik serta mengelakkan membawa jumlah penumpang yang berlebihan. Pasukan Polis Diraja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pekerja warga negara Bangladesh yang dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Ahmad Roni berumur 24 tahun memegang nombor pasport EA 0276099 diminta menghubungi Balai Polis Muara melalui talian telefon 2770140 atau talian kecemasan 993 dan mana-mana balai polis yang berdekatan.